الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, petang ni dapat kita sambung kuliah kita hadis ke-37. Muka surat 84. Semangat jihad sentiasa tersemat di hati. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, maka berangkatlah. Keterangan, selepas pembukaan kota Mekah, Allah tidak lagi mewajibkan umat Islam berhijrah ke Madinah. Maksudnya, orang Mekah boleh terus tinggal di Mekah. Di peringkat awal dulu, orang Islam
tak boleh tinggal di Mekah. Wajib berhijrah, meninggalkan rumah, tanah, segala-galanya ditinggalkan di Mekah, dan mereka perlu duduk, wajib pergi ke Madinah. Wajib bantu Nabi, support Nabi, kena tinggalkan Mekah, pergi duduk Madinah. Allah wajibkan penduduk-penduduk Mekah hijrah, berpindah ke Madinah, dan bila mereka tinggal Mekah, tanah rumah mereka akan dikuasai oleh musyrikin Mekah. Pengorbanan besar. Ada yang nak dibunuh, memang dia hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan diri. Ada yang tak diancam bunuh pun wajib keluar, tinggalkan Mekah. Wajib pergi duduk tinggal di Madinah. Hijrah tu makna berpindah. Pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Setelah Nabi membuka kota Mekah, ramai penduduk-penduduk Mekah memeluk Islam, dan juga penduduk Taif. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara berkelompok-kelompok, beramai-ramai. Afwaj, jamak fauj. Satu kumpulan demi satu kumpulan, grup. Ramai-ramai pakat masuk Islam. Mereka ni yang baru masuk Islam ni tak wajib pergi duduk di Madinah. Mereka boleh terus kekal di Mekah, sebab Mekah ada jadi negara Islam. Tak perlu pindah. Macam tu. Sementara Nabi dan para sahabat hanya dibenarkan tinggal di Mekah 3 hari je. Nabi dan para sahabat wajib pulang ke Madinah. Nabi tak bagi sahabat-sahabat Nabi ni duduk di Mekah lama-lama. Lepas buat haji wada', Nabi bagi izin 3 hari untuk mereka ziarah sanak saudara di Mekah. Takat 3 hari je. Dalam tempoh 3 hari itu, mereka semayang qasar jamak. Kemudian cukup 3 hari, semua balik semula ke Madinah. Siapa yang duduk di Mekah akan hilang pahala hijrahnya, kata Nabi SAW. Melainkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berhijrah ke Madinah bersama Nabi. Hari Hajjatul Wada' tu, setelah selesai haji, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit tenat. Dia ingat dia nak mati dah di Mekah tu. Rupa-rupanya Allah Ta'ala masih panjangkan umur je. Nabi kata orang lain boleh duduk di Mekah 3 hari lah, lepas tu kena balik Madinah. Kalau tidak, tak dapat pahala hijrah. Hijrah yang dulu tu tak dapat pahala. Kecuali Sayyidina Sa'ad, oleh kerana dia sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengizinkan dia dirawat dalam tempoh waktu yang panjang di Mekah. Jadi kita kena faham cerita dia. Setelah pembukaan kota Mekah, Muhajirin dan Ansar kena balik ke Madinah. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka ni boleh terus duduk di Mekah, tak perlu pindah tempat, tak perlu tinggal rumah, tak perlu tinggal tanah, tidak diwajibkan mereka berhijrah lagi. Allah memansuhkan kewajipan hijrah selepas pembukaan kota Mekah. La hijrata, tak ada lagi hijrah ba'dal fathi, selepas berjayanya Nabi membuka kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah, Allah tidak lagi mewajibkan umat Islam, khususnya orang-orang Mekah, berhijrah ke Madinah. Umat Islam boleh tinggal di negara masing-masing. Kita tak wajib nak kena pergi Madinah, nak kena kerja sana, nak kena duduk sana, tak wajib. Tapi kalau ada rezeki, boleh kerja sana, boleh duduk sana, untunglah. Kerana Nabi SAW sebut, Man istata'a ayyamuta bil Madinah, siapa berkemampuan untuk mati di Madinah. Maknanya hidup di Madinah, kerja di Madinah, habis umur di Madinah. Siapa ada peluang untuk mati di Madinah, falyamut biha,
usahakan untuk mati di sana. Fa inni ashfa'u, kerana aku akan bagi syafaat liman mata bil Madinah, bagi sesiapa yang mati di Madinah. Allahu akbar. Tak wajib kita duduk di Madinah. Hak duduk Langkawi lah, tak payah pergi Madinah. Tak wajib. Tapi kalau ada peluang untuk mati sana, kita minta nak mati sana. Tempat terbaik mati di Madinah. Kerana Nabi bagi syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar selalu berdoa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu berdoa. Allahumma rzuqni, doa dia. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, beri rezeki kepadaku. Rezeki macam mana? Mati syahid. Mati syahid tu rezeki. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikan aku mati syahid pada jalan. Wa fi baladi rasulik, dan dikebumikan di balad, di negeri Rasulmu. Negeri Madinah Al-Munawwarah, negeri Nabi. Taibah. Dan Allah makbulkan doa Sayyidina Abu Bakar. Dia mati syahid ketika nak jadi imam subuh, ada orang tikam dia. Kisah yang masyhur. Dan dikebumikan di negeri Nabi, Madinah, bahkan bersebelahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam boleh tinggal di negara masing-masing kerana Islam sudah mencapai kemenangan. Namun semangat jihad mestilah sentiasa ada di dalam hati umat Islam. Cita-cita untuk mati syahid mesti sentiasa tersemat dalam jiwa. Membela Islam. Cita-cita untuk bela Islam, jika berlaku peperangan, jika jadi apa-apa, kita akan mempertahankan Islam sampai ketitisan darah terakhir. Hak tu kena ada. Memanglah sekarang ni aman sentosa, tapi kita kena letak dalam hati kita, kalau jadi apa-apa, aku akan pertahankan Islam. Kalau perlukan darah, aku bagi darah. Perlu duit, aku bagi duit. Dalam Quran, sebab tu Allah Ta'ala mula dengan duit dulu. Wajahidu fi sabilillah. Berjihadlah kamu pada jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Kalau orang tu dia mudah, orang perlu duit untuk Islam, dia bagi. Jihad dengan duit. Maka bila sampai masanya perlu darah, perlu nyawa, dia boleh bagi darah, dia boleh bagi nyawa. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dan dengan nyawa-nyawa kamu. Jadi Allah mulakan dengan harta. Kalau kita boleh tak kedekut bagi harta, harta tak luak pun. Tidak berkurangan harta disebabkan sedekah. Kalau orang tu boleh, dia latih nafsu dia, tidak kedekut, maka jika perlu darah pun dia bagi. Dia tak bacul, dia tak lari. Dia akan jadi salah seorang tentera Islam yang mempertahankan Islam jika diperlukan. Tu yang Nabi kata, wa idza tunfirtum, jika kamu diperintahkan untuk berangkat ke medan jihad, famfiru, kamu kena bersedia. Dalam Quran sebut infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kamu jika kamu dipanggil seruan jihad, berangkatlah kamu. Khifafan sama ada kamu ringan, wa thiqala atau kamu berat. Sama ada kamu sihat atau kamu sakit. Sama ada ringan, badan ringan ataupun badan berat. Gemuk ke, berat, ataupun berat tu kerana penyakit ke, tua ke, muda ke, sihat ke, sakit ke. Bila musuh dah datang dalam negara kita, jadi fardu ain. Kalau musuh ada di luar, fardu kifayah. Tua, muda, kecil, besar, miskin, kaya, khifafan, ringan, wa thiqala, dan berat. Ini semangat yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam jika keadaan memerlukan tenaga, buah fikiran, darah, nyawa sekalipun. Nahnu fida al-Islam, untuk Islam sanggup kami korbankan segala-galanya. Jadi benda ni, fikrah ini, kalau tak diberi kepada orang Islam, kepada anak-anak kita ni, dia tak sempurna iman. Hanya fikir nak kerja apa, hanya fikir nak
nak jadi apa, nak bahagia, fikir macam tu je. Tak fikir langsung nak korbankan diri untuk Islam. Islam bukan agama teroris. Tapi jika keadaan memaksa, kita tak boleh lari. Hubbul watan, cinta tanah air. Patriotik itu sebahagian daripada iman. Hubbul watan, cinta tanah air itu minal iman, sebahagian daripada iman. Umat Islam wajib dididik tentang perjuangan dan bersiap sedia bila-bila masa sahaja untuk membela maruah Islam, sehingga mereka sanggup mengorbankan apa sahaja yang dimiliki demi mengangkat kalimah Allah yang tertinggi. Sama ada berkorban harta, buah fikiran, tenaga, darah, bahkan nyawa sanggup dipertaruhkan demi membela Islam. Roh jihad tidak pernah padam dalam hati mereka. Dan jihad ini kita korban, kita gigih, kita bersungguh-sungguh buat untuk Islam. Jihad ini ada jihad pendidikan, menulis, mengajar, mendidik. Ada jihad ekonomi. Ada orang Islam, dia jihad ekonomi, dia buat produk fardu kifayah. Kita kena support beli. Dan dia pun kena bersungguh-sungguh gigih mengembangkan perniagaan. Itu pun jihad. Jihad ekonomi, jihad pendidikan, kat sekolah, menulis kitab, mengajar, mendidik. Itu kita kena support dan kena gigih, kena sungguh-sungguh bantu agama Allah. Dan jihad yang terakhir tu jihad mempertahankan maruah negara, mempertahankan agama. Perang lah. Jihad dalam bentuk peperangan. No? Jihad ada banyak lah. Ada banyak cabang-cabang jihad. Kerana orang yang tidak pernah berperang membela Islam. Macam kita tak biasa perang. Dan tidak pernah berniat untuk berperang membela Islam apabila keadaan dan masa menuntutnya. Maka orang sebegini matinya sama seperti matinya orang jahiliah. Mati katak lah kita panggil, tak ada nilai di sisi Allah. Tak pernah perang, tak pernah ada dalam hati kalau jadi perang aku akan jadi salah seorang tentera Islam. Aku akan mempertahankan Islam. Tak ada semangat jihad. Kira-kira dia fikir hak senang lah. Fikir hak seronok lah. Fikir kerja, fikir pendapatan, fikir kereta, fikir rumah. Itu dia tak pernah fikir untuk Islam. Dia tak pernah berperang dan tak pernah tersemat dalam hatinya semangat juang Islam. Dia mati habis umur, mati COVID ke, mati sakit jantung ke, mati apa pun. Mata mitatan jahiliyah. Malam yaghzu walam yanwil ghazwa. Mata mitatan jahiliyah. Siapa tak pernah perang bela Islam? Maksudnya dia tak pernah buat apa-apa usaha untuk bantu Islam. Dia fikir hal diri dia, anak bini dia aja. Apa sumbangan dia untuk Islam tak pernah fikir. Wakaf, derma tak pernah. Usaha apa dia buat untuk kemajuan agama Islam ni lah tak pernah. Perang memang telah lah kita hidup di zaman aman ni, alhamdulillah. Dalam hati dia tu kok kalau jadi perang aku nak lawan, ada semangat lah. Semangat, ada keazaman. Pun tak ada juga, tak pernah fikir. Fikir diri sendiri ya, apa nak makan, apa semua macam tu je. Tak ada sumbangan untuk Islam. Perang tak pernah, niat untuk berjihad pun tak pernah. Orang macam ni, mati dia macam mati Abu Jahal, mati Abu Lahab. Mata mitatan jahiliyah. Jadi benda ni perlu disuntik daripada ke dalam jiwa anak-anak. Perlu dijadikan sebahagian daripada silibus pendidikan. Cinta negara, sanggup korbankan apa saja demi Islam dan demi mempertahankan kedaulatan negara. Saya tak tahulah benda ni masuk tak. Yang kita selalu guru-guru duk tanya, besar nanti nak kerja apa? Hak tu ya kira kerja. Besar nanti nak kerja apa? Besar nanti apa cita-cita? Patriotik lah cerita dia. Nabi suruh hijrah Mekah ke Madinah tu tak ada dah. Siapa nak pipi lah Madinah.
Lepas pi pun boleh balik lah, tak payah tinggal. Kalau ada peluang kerja sana apa semua, kita baguslah kerja sana, boleh semayang di Masjid Nabawi, kalau mati sana dapat syafaat. Tapi tak wajib nak semua orang nak pi berhimpun, nak pi duduk di sana. Hijrah dalam bentuk tu tak ada dah. Hijrah dalam bentuk semangat yang perlu disuntik dalam jiwa kita. Madza uqaddimu lil Islam. Apa sumbanganku untuk agama Islam? Untuk keluarga kita lepas dah. Untuk agama kita. Madza uqaddimu lil Islam. Apa sumbangan aku untuk Islam? Apa yang telah aku buat? Dan jihad, semangat, kalau jadi, la samahallah, kita tak minta lah berlaku peperangan, kita tak minta. Tetapi sekiranya berlaku, aku sanggup. Macam tu. Ini kena ada semangat jihad sentiasa tersemat di hati. Baik. Hadis ke-38. Manusia ciptaan Allah yang paling mahal. Manusia ciptaan Allah yang paling mahal. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ustaz, pembahagian jihad kepada asghar dan akbar. Yang tu diriwayatkan tetapi ulama hadis memperselisihkan status hadis. Nabi balik daripada peperangan Badar, ketika dalam perjalanan pulang, perang Badar ni Nabi menang besar lah. Menang. Tentera Islam 313 ya. Tapi menang dengan kemenangan yang sangat membanggakan. Waktu nak balik itu semua pekat seronok lah. Bawa harta rampasan. Apa semua? Nabi kata raja'na, tapi yang ni ruwiya, diriwayatkan. Kita guna di ya. Diriwayatkan Nabi bersabda, raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Kita baru selesai dan kita akan pulang ke Madinah. Kita pulang dari jihad kecil untuk bertemu dengan jihad yang lebih besar. Jihad kecil ni jihad melawan musuh yang nampak. Jihad yang besar ni melawan musuh yang tak nampak. Syaitan, hawa nafsu, itu dunia, tamak, haloba. Itu dipanggil jihad akbar, jihad yang lebih besar. Sebab musuh tu tak nampak. Lawan syaitan, lawan nafsu. Lawan orang nampak, kita boleh bersilat, kita boleh mengelak. Kita pulang dari jihad kecil dan kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Jihad nafsu. Gitu. Tapi hadis itu diperselisihkan oleh ulama hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an-nafsu bin nafsi wath-thayyibu zani wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menumpahkan darah, yakni membunuh seorang muslim. Tak boleh bunuh orang haram. Bukan kata bunuh ni, bunuh orang kafir, zimmi pun tak boleh, warga negara yang baik tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh orang sesuka hati, binatang pun kita tak boleh bunuh, kecuali makhluk perosak. Tak halal ditumpahkan darah orang lain. Apatah lagi darah orang Islam. Sebab tu tak boleh kita cucuk orang. Dalam Islam ni, hak orang terbela. Tikam dengan pedang, tak boleh. Tikam dengan pisau, tak boleh. Pisau pelit kecil, kita toreh dia pun tak boleh. Kita kena bayar pampasan, diat. Begitu juga jarum yang kecil, kita cucuk dia. Tak boleh. Itu yang kena minta izin dulu. Kalau doktor nak suntik, doktor nak bedah, kena dapat keizinan, kena dapat tanda tangan. Sebab hak manusia itu. Nak cucuk, nak vaksin, kena tanda tangan. Sebab tak boleh sesuka hati menceroboh ke badan orang. Hatta sekecil-kecil jarum, paku,
duri, tak boleh. Apatah lagi membunuh. Tak halal kata Nabi SAW. Kalau dia izinkan tak apa, macam gigi. Kawan kita gigi longgar, kita pergi cabut, tak boleh. Kita pakai pelayar, kita cabut, tak boleh. Kalau dia izin, dia pergi jumpa doktor gigi, suruh cabut, tak apa. Satu gigi yang kita cabut tu, pampasannya 5 ekor unta. Satu gigi. Kita tengok gigi kawan kita ni duk goyang, kita geram, kita pegang pak cabut. Dia tak izinkan. Dia boleh tuntut di mahkamah syariah. Tapi mahkamah syariah kita di Malaysia ni, nikah kahwinnya. Tu yang P. Ramlee buat gambar dulu tu. Musang berjanggut, dia kata menteri nikah kahwin. Menteri nikah kahwin. Satu gigi tu harganya 5 ekor unta. Tu di sudut hukum qisas. Mahalnya. Ciptaan Allah ni memang mahal. Tak kira jantung, limpa, hati, mata. Mata sebelah ni 50 ekor unta. Kalau orang pergi cedera ni 50. Belah ni 50. 2 biji mata 100 ekor unta. Tu diat pampasan kecederaan. Lidah ada satu je. Kalau orang kerak lidah, tu memang 100 ekor unta. Benda hak satu 100. Benda hak dua 50-50. Benda hak empat macam kelopak mata. Dia ada atas, ada bawah. Ada atas, ada bawah. Jufun al-arba'ah. 4 kelopak mata. Atas bawah, atas bawah. Ini 25 ekor unta, 25 ekor unta. 25. Kemaluan, maaf cakap, zakar ada satu je. Hak tu 100 ekor unta. Itu kalau berlaku kecederaan, kena bayar pampasan yang sangat mahal. Nyawa, dibalas nyawa, bunuh, balas bunuh. Baik, tidak halal menumpahkan darah. Tak boleh cucuk orang, tak boleh tikam orang, tak boleh bunuh orang sesuka hati. Tak boleh cabut gigi orang, tak boleh mencederakan orang. Itu yang Allah Ta'ala sebut, walakum fil qisasi hayatun. Ni masuk bab qisas ni. Hadis ni masuk bab qisas. Kalau kamu laksana qisas, manusia akan hidup aman sentosa. Tak berani nak buat orang. Tak berani nak buat orang, takut orang cedera. No? Walakum fil qisas. Maksud dia, kalau kamu buat hukum qisas, hayatun. Manusia akan hidup aman, damai. Semua pakai aman. Kita nak nampak orang, kena telinga dia pekak lagi. Pukul muka, Nabi tak bagi satu bab. La tadrib al-wajah. Jangan kau tampak muka, tumbuk muka orang. Tak boleh. Satu, melanggar arahan Nabi. Penampak ni tak boleh. Kita jadi cikgu nak penampak, tak boleh. Nabi Muhammad tak bagi pukul muka. Satu. Kemudian kalau tampak ni, kena gegenggang telinga dia ni jadi masalah, pekak ke apakah, kita nak bayar. Jadi qisas ini dia punya pampasan dia tinggi. Kalau dilaksanakan hukum qisas, manusia akan berhati-hati. Naik kereta pun cermat, naik motor pun cermat, takut terlanggar orang. Kan? Tidak halal menumpahkan darah, membunuh seseorang Muslim yang mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah. Islam tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam, dia tak boleh bunuh dia. Melainkan dengan salah satu dari 3 perkara. Ni kalau dia buat jenayah, sabit kesalahan, dia akan dibunuh. Yang pertama, pembunuh. Memang dia Islam tapi dia bunuh orang, dia akan kena hukum bunuh. Qisas. Dia bunuh orang, dia kena bunuh. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Kalau ayah bunuh anak, ayah tak kena bunuh. Ayah kena penjara, ayah kena hukuman lain. Sebab ayah itu, ayah dia bunuh anak dia sendiri, dia tidak akan dibunuh. Dia kena hukum lain, dia tak kena bunuh. Ada syarat-syaratnya. Kemudian, waras. Kalau yang membunuh tu gila, tak kena bunuh. Baligh. Kalau yang bunuh tu kanak-kanak, tak kena bunuh. Dia ada syarat. Syurutul qisas. Ada syarat-syaratnya. Pertama, pembunuh. Dia akan dibunuh. Bukan dibunuh oleh orang kampung, tapi dibunuh oleh akhta yang digubal, dibunuh, dijatuhkan hukum bunuh oleh mahkamah. Bunuh pula ada cara dia. Jangan lambat mati dan jangan menyeksa. Iaitu dipancung kepala. Darbul unuq. Pancung kepala.
cepat mati, tak lama, dan tidak menyiksa. Bukan bunuh dengan tali gantung. Tali gantung tu lambat mati. Dan terjerat tu lambat mati dan amat menyiksa. Cara bunuh pun dibincang dalam fiqh jenayah. Dia kena cepat dan tak menyiksa. Apa-apa cara pun dia kena cepat dan tak menyiksa. Kalau lambat tu kan, tu seksaan. Pembunuh dibunuh. Yang kedua, orang berzina yang telah berkahwin. Dia kahwinlah, dia curang. Ataupun dia janda kan, dia duda kan, dia biasa kahwin. Pernah bersetubuh secara halal. Sekarang dia berzina bersetubuh secara haram. Ini hukum dia. Direjam sampai mati. Ayat rejam dulu ada dalam Quran. Kemudian dimansuhkan tulisannya, bacaannya. Tapi hukum masih kekal hingga kiamat. Dulu ada ayat rejam dalam Quran. Zaman Nabi dulu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma. Penzina lelaki yang dah kahwin, penzina perempuan yang dah kahwin, bila berzina rejamlah mereka berdua dengan batu-batu kerikil. Al-battata wajib direjam dengan batu-batu kerikil sehingga mati. Kata Sayyidina Umar kata satu hari nanti ada orang yang akan membuka, membelek Quran dan dia akan kata aku tak jumpa pun hukum rejam dalam Quran. Dia cari. Kata Sayyidina Umar, akan ada orang yang ambil Quran, belek, buka, cari. Dia kata, tak ada pun hukum rejam dalam Quran. Rejam ini bukan hukum Islam. Aku cari daripada surah Fatihah, Baqarah sampai surah An-Nas. Tak jumpa pun. Sayyidina Umar habaq dah, akan ada orang bodoh macam tu. Memang kata Sayyidina Umar, ayat rejam tak termaktub dalam Quran. Dulu kami membacanya, kemudian Allah suruh memansuhkan tulisannya. Tak ada dalam Quran. Tetapi dalam hadis, Nabi pernah merejam Ma'is Al-Aslami. Nabi pernah merejam Al-Ghamidiyah, seorang perempuan Ghamidiyah yang mengaku berzina. Direjam. Kalau mereka mengaku lah, nak dapat 4 orang saksi yang lihat tu memang susah. Kes zina ni dia perlu pengakuan ataupun saksi yang melihat 4 orang saksi yang baik, yang adil. Payah nak berlaku saksi tu. Payah nak dapat kumpul 4 orang saksi. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya. Ni murtad kalau dia tak masuk Islam balik. Murtad. Dia tinggal agama, memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Yakni keluar Islam. Keterangan membunuh manusia tanpa kebenaran syariat adalah satu jenayah yang amat besar dosanya. Apatah lagi jika yang dibunuh itu seorang Muslim. Kerana membunuh seorang Muslim, dosanya lebih berat dari meruntuhkan Kaabah. Ini pun ada hadis. Lahadmul Kaabah ahwanu indallah min qatli Muslim. Meruntuh Kaabah itu lebih ringan pada pandangan Allah daripada membunuh orang Islam. Jangan sampai 2 orang Islam saling bermusuhan, kemudian mereka berdua bertarung dengan masing-masing berniat untuk membunuh lawannya. Ini pun ada hadis. Izal taqal musliman, apabila 2 orang Islam bertembung. Bisayfihima, masing-masing pegang alat senjata, pedang ke apa ke, dua-dua pegang betul-betul lawan. Marah. Ini marah, ini marah, cemburu ke apa ke, pakat pegang perak, pegang parang, pegang pedang, pegang alat, lawan. Setiap orang ingin membunuh, maka dua-dua masuk neraka, kata Nabi. Fal qatil, maka pembunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya akan dicampak ke dalam neraka. Pasal dia ada tindakan. Walaupun dia tak berjaya bunuh, tapi dia berusaha, berniat untuk bunuh. Berniat untuk bunuh. Itu dia dapat dosa. Itu dah sampai peringkat azam dah. Azam, bertindak. Kalau dia berjaya bunuh, tu dipanggil niat. Niat nak bunuh dan memang bunuh sungguh, tu niat. Azam ni dia keinginan yang kuat untuk membunuh, tapi dia tak berjaya bunuh, dia kalah, dia yang dibunuh. Masuk neraka juga pasal azam. Dia ada niat, ada azam, bawah sikit pada azam ni dipanggil ham. Ham tak apa, ham ni cita-cita di hati tapi tak bertindak. Itu Nabi sebut, siapa yang bercita-cita di hati tapi tak buat, dosa. Cita-cita nak buat dosa tapi tak buat, baru bercita-cita. Man hamma, ham tu bukan azam, bukan niat. Azam ni dia bertindak nak capai matlamat tapi tak tercapai, itu azam. Niat
bercita-cita sesuatu, ada matlamat dan dia berusaha sehingga dia berjaya bunuh orang contohnya. Itu niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Tujuan nak buat sesuatu dan telah pun melakukannya. Buat dah. Kalau ham ni dia bawah sikit, ham ni dia teringin tapi dia tak buat. Siapa yang berkeinginan kuat untuk buat maksiat tetapi tak buat, ditulis baginya 1 pahala. Ham dapat pahala. Siapa berkeinginan kuat untuk buat ibadat tapi tak buat, dapat pahala juga. Siapa berkeinginan kuat untuk buat ibadat dan dia buat, dia jadi niat lah tu. Buat tu jadi niat, dapat 10 pahala. Kan ada hadis, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat hasanatun kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amila biha kutibat lahu 10 hasanat ila 700 dhi'f. Siapa berkeinginan kuat tapi tak buat apa lah. Keinginan nak buat dosa tapi tak buat, dapat 1 pahala. Teringin nak buat baik tapi tak buat, dapat juga 1 pahala. Siapa teringin nak buat jahat dan nak buat baik dan dia buat baik, dia dapat 10 pahala. Itu ham. Dalam Quran apa dia sebut ham? Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Dalam perang Uhud ada 2 kumpulan berkeinginan kuat di hati untuk patah balik daripada peperangan Uhud. Ta'ifatani minkum, ada 2 kumpulan, 2 kabilah pergi perang Uhud atau teringin nak patah balik. Sebab ni pergi tengok kumpulan munafik ni U-turn, patah balik. Pergi perang Uhud sampai sekat jalan, orang munafik ni patah balik. Ada 2 kumpulan beriman, 2 kabilah, mereka pun teringin sangat-sangat nak patah balik. Tapi dia tak patah balik lah. Tak jadi patah balik. Itu baru ham. Ham, teringin nak buat jahat, tak buat, dapat 1 pahala. Baik. Jadi yang ni bukan ham lah. Ini dah sampai peringkat azam. Apabila 2 orang Islam bertembung dengan bisayfihima, dua-dua bawa senjata, fal qatil wal maqtul, yang berjaya membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk neraka. Pasal dia sampai kepada peringkat azam dan niat. Yang berjaya bunuh itu dipanggil niat, yang tak berjaya bunuh, tak pandai bertarung, akhirnya dia dibunuh, dia masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia bukan ham, tetapi dia sudah sampai ke peringkat azam. Dalam agama ni dia ada ni, martabat niat ni dia ada maratibul qasdi. Ada martabat dia. Ada yang dipanggil hajiz, ada yang dipanggil khatir, ada yang dipanggil hadisun nafs, ada yang dipanggil ham. Semua ni tak berdosa lagi. Hadisun nafs ni dia main detik bicara di hati, cakap-cakap dalam hati, yang tu tak kira dosa lagi. Dia ada khatir, ada hajiz, hadisun nafs, ada ham, semua tu tak dikira dosa lagi tak buat. Dah sampai ke peringkat azam dan niat, dah ada tindakan, maka itu dikira dosa. Orang yang start motor nak pergi beli nombor ekor, start motor pi tengok kedai tutup 16 September, kedai nombor ekor tutup. Dia dapat dosa tak? Dapat dosa walaupun dia tak beli nombor ekor. Sebab dia dah bertindak pi dah. Kalau mati tengah-tengah jalan tu su'ul khatimah. Walaupun dia tak pergi beli lagi, mati tengah jalan, kena langgak ke apa, tak boleh, pasal dia ada tindakan, ada perbuatan lah. Benda ni dibincang dalam tajuk sifat iradah Allah. Dalam kitab tauhid ada dibincang tu. Hajiz, khatir, hadisun nafs, ham. 4 ni tidak dikira dosa lagi. Allah maafkan. Innallaha tajawaza an ummati. Allah melepaskan umatku, kata Nabi, daripada perkara-perkara. Tapi bila sampai ke peringkat dari tindakan, berjaya tak berjaya tu cerita lain. Tindakan untuk buat jahat, itu sudah dikira dosa. Kalau boleh buat jahat pula, lagi bertambah dosa. Ini ada tindakan dia. Maka pembunuh memang dia bunuh, dan yang terbunuh, kedua-duanya akan dicampak ke dalam neraka. Sahabat Nabi tanya Nabi, ketika Nabi cerita macam ni, sahabat Nabi kata, pembunuh masuk neraka kami faham. Fama balul maqtul, kenapa yang kena bunuh pun masuk neraka?
Nabi kata kerana dia menyimpan hasrat dan dia sudah bertindak untuk membunuh sahabatnya, maka atas niat jahat dan tindakannya itu dia dilempar ke dalam neraka. Tetapi walaupun macam tu, kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Ni perang apa? Perang saudara. Kedua-dua mereka ni Islam, sebab Nabi masih mengakui Islam. Idzal taqal musliman, apabila bertembung orang Islam dengan orang Islam, perang saudara. Pembunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Kenapa? Kana harisan ala qatli sahibihi, akhihi, dan riwayat yang lain. Kerana dia bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya, saudara se-Islam. Jadi, hak bunuh Islam, hak kena bunuh Islam. Walaupun bunuh ini dosa besar. Walaupun bunuh ini lebih berat daripada meruntuh Kaabah. Walaupun bunuh ini membunuh, menghapuskan ciptaan Allah yang paling mahal. Barang yang Allah Ta'ala cipta, produk hak termahal Allah manusia. Bunuh manusia. Ni kira memang besar sungguh dosa. Walaupun begitu, Nabi masih menyebut Islam. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Buat dosa besar-besar mana pun tidak menyebabkan orang jadi kafir. Kecuali murtad. Tak semayang, tak kafir. Bunuh orang, tak kafir. Sebab Nabi sebut, idzal taqal musliman. Dua orang tu masih Islam. Islam, no? Islam. Jadi, berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah, dia pun kata apa? Murtakibul kabirah kafirun. Orang yang buat dosa besar jadi kafir. Kita kata buat dosa besar, sihir orang, inayah orang, zalim orang, apa pun tak jadi kafir. Dia masih Islam. Kalau diseksa dalam neraka pun akhirnya akan masuk syurga. Islam, iman tidak akan terkeluar disebabkan buat maksiat. Masih Islam. Dalam Quran sebut perang saudara. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jika kumpulan Islam sesama Islam berperang, berbunuh-bunuhan. Allah kata minal mu'minin. Di kalangan orang beriman. Masih ada iman. Pembunuh, perogol, semua tu masih Islam. Masih ada iman dan ada peluang untuk masuk syurga nanti di akhir. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Esok kita sambung lagi. Jadi kita punya akidah kita ahli sunnah wal jamaah, irtikabul kabair, terjebak dengan dosa besar tidak menyebabkan seseorang tu jadi kafir, jadi murtad lah. Masih Islam. Anak Nabi Adam yang membunuh adik dia tu, Ustaz, Islam. Maksiat tidak ada kena-mengena dengan murtad. Murtad tu soal akidah. Maksiat ni perbuatan derhaka. Perbuatan derhaka taklah sampai jadi murtad, jadi kafir lah. Tak jadi. Kalau yang murtad tu dia hina Quran, hina Nabi, ataupun mengubah syariat Allah, mengatakan minum arak halal, mengubah hukum yang orang tahu haram dia kata halal, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu boleh jadi murtad. Kalau bunuh orang walaupun 100 orang, masih Islam. Berzina, liwat, Islam. Ahlussunnah wal jamaah tidak akan mengkafirkan orang yang telah Islam, walaupun sebesar mana pun dosanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.